Okey, hari ini cikgu mau tunjuk bagaimana kita menentukan median bagi set data tak terkumpul dan set data yang terkumpul. Okey, median ni maksud dia adalah nilai yang berada di tengah-tengah di dalam suatu data. Okey. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini adalah set data tak terkumpul. Okey. Dia mudah saja. Okey, ini dia punya data. Okey, macam mana kita mau menentukan median? Okey, pertama sekali kita perlu menyusun dahulu set data. Okey, kita boleh susun sama ada secara menaik atau menurun. Okey, kita susun data secara menaik lah. Okey, 2, 3. Okey, kemudian apabila sudah kita susun, barulah kita tengok manakah data yang berada di tengah-tengah. Okey, 5 berada di tengah-tengah, maka median dia sama dengan 5. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, mula-mula kita susun dahulu data. Okey, kita susun secara menaik. Okey, jangan silap susun data. Kalau silap, nanti kedudukan median dia pun salah. Okey, bila kita tengok ni data, dia punya median, kalau kita tengok yang berada di tengah-tengah adalah 8 dan 9. Okey, ada 2. Jadi kalau ada 2, kita perlu tambah 8 tambah 9, kita bahagikan dengan 2 untuk tahu yang di tengah-tengah. Okey, maka median dia adalah 8.5. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh untuk data yang terkumpul. Okey. 10 minit. Okey, maksudnya 10 minit ada 1, 20 minit ada 6. Okey, macam mana kita menentukan data ni median dia berada di mana? Okey. Ini jadual kekerapan. Okey, pertama sekali kamu perlu tahu dia punya jumlah kekerapan. Okey, ini data tak terkumpul. Okey. Okey, jadi ada jumlah kekerapan dia adalah 11. Okay. Kalau kamu tengok tadi, kalau median, kalau data tu ada, contohnya ada 5, jadi yang berada di tengah-tengah mesti data yang ketiga. Kan? Okey, jadi ini dia punya jumlah data ada 11. Jadi, di manakah data yang berada di tengah-tengah? Okay, untuk tahu, oleh sebab dia nombor ganjil, kita perlu menambah 1. Okay? Kita perlu tambah 1, kemudian bahagi 2. Hanya untuk nombor ganjil sahaja. Okay, jadi 11 tambah 1, dapat 12. Kita bahagi 2, 6. Jadi, maksud dia data median dia terletak di data yang ke-6. Okey, macam mana kita mau tahu data ke-6 ni yang mana satu? Okey, macam mana kita mau tahu? Okey, cara dia. Okey, 10 minit ada 1. Maksudnya ini data yang pertama. Kemudian 20 minit ada 6. Okey, jadi kalau ini data yang pertama, 20 minit ni adalah data yang kedua. Ada 6 dia bilang. Jadi 2 hingga data ke-7. Okey, macam mana dapat 7? Senang saja. 1 tambah 6. 7. Kemudian lepas 7 mesti 8. Data ke-8. Hingga ke-7 tambah 3, 10. Hingga data ke-10. Kemudian seterusnya data ke-11. Okey, jadi dia punya median tadi kita dapat berada di data ke-6. Di mana data yang ke-6? Okey, kalau kita tengok data ke-6 adalah di sini. Okey, berada di sini iaitu median dia sama dengan 20 minit. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, ini jadual kekerapan dia. Jadi, pertama sekali perlu cari dia punya jumlah kekerapan. Okey, kita tambah semua, kita dapat 12. Okey, ini nombor genap. Okey, cuba kamu bayangkan sekiranya data tu ada 6. Okey, ada 6 data. Jadi, di manakah yang berada di tengah-tengah? Mesti data yang ketiga dan keempat. Mesti ada 2 kan? Okey, jadi sama juga dengan ini, 12. Ini nombor genap, kita bahagi 2, kita akan dapat 6. Maksud dia, median tu berada di data ke-6 dan 7. Dia ada 2. Okey. Kalau jumlah kekerapan ganjil, median dia cuma berada di satu tempat.
Tapi kalau dia punya jumlah kekerapan tu genap, median dia berada di 2. Kedudukan median dia berada di 2 tempat. Okey. Jadi yang ini 12 bahagi 2 dapat 6. Jadi data ke-6 dan 7. Okey, di mana data ke-6 dan 7? Okey, kita senaraikan sinilah. 10 ada 2, jadi ini data pertama dan ke-2. Okey, selepas tu mesti data yang ke-3. 3 hingga 2 tambah 4, 6. Kemudian 7 hingga 11 dan seterusnya. Okey, di mana data ke-6 dan 7? Di sini 20 minit dan juga 30 minit. Dia ada 2. Okey, kalau ada 2, kita tambahkan 20 tambah 30 dan bahagi 2. Jadi dapatlah median dia 25. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, jadual kekerapan dia ini. Okey, cari jumlah kekerapan dia. Okey, kita dapat 35. Nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, kita kena tambah 1. Okey, 35 tambah 1 jadi 36. 36 bahagi 2, kita akan dapat 18. Maksudnya median dia berada di data ke-18. Okey, kita cari dia punya kedudukan data. Okey, yang ini adalah kedudukan data yang pertama dan kedua. Sebab ada 2 kan? Data pertama, kedua. Okey, selepas 2 mesti 3 lah. Data yang ini berada di data ke-3 hingga 2 tambah 6, 8. 3 hingga 8. Seterusnya mesti data yang ke-9. 9 hingga 19. 8 tambah 11, 19. Selepas tu data ke-20 hingga 26. Dan yang terakhir data ke-27 hingga 35. Okey, 26 tambah 9. Data yang terakhir mesti sama dengan kita punya jumlah kekerapan. Okey, jadi di mana data yang ke-18? Okey, dia berada di sini. Data ke-18 tu berada di sini. Apa dia punya median? Median dia adalah 3. Okey. Lagi contoh. Ini dalam bentuk carta palang. Okey. 1 ada 1, 2 ada 3, 3 ada 6. Jadi macam mana kalau dalam bentuk carta palang, kamu perlu keluarkan bina dia punya jadual kekerapan. Kita buat begini. Lagi senang. Okey, 1 ada 1, 2 ada 3. Okey, buat begini. Selepas tu baru kita cari dia punya median. Cari jumlah kekerapan dia ada 16. Kalau 16, dia mesti ada 2 kan? 16 bahagi 2, 8. Jadi, dia punya median berada di data ke-8 dan 9. Okey. Di mana data ke-8 dan 9? Okey, kita cari kedudukan dia. Ini kedudukan data pertama. Seterusnya mesti data ke-2 hingga ke-4. Seterusnya 5 hingga ke-10. 11 hingga 14. Dan 15 hingga 16. Okey, di mana data ke-8 dan 9? Berada di sini. Jadi, dia punya median adalah 3. Okey, cikgu harap mencukupilah contoh yang cikgu bagi. Okey. Itu saja untuk kali ini. Nanti lagi kita sambung. Okey. Terima kasih.